Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Puan Tian. Tuan Speaker, Jabatan Alam Sekitar telah mendapati bahawa pencemaran adalah berpunca daripada bahan seperti minyak berwarna hitam yang dibuang ke dalam Sungai Kim Kim. Pasukan Hazmat telah menjalankan persempelan in situ dan keputusan persempelan telah mendapati bahawa bahan kimia itu mengandungi metan, hidrogen chloride, acrylonitrile, acrolein dan juga benzin. Dan juga Jabatan Alam Sekitar telah mengambil sampel untuk masuk kepada pergi Jabatan Kimia untuk mendapatkan analisis kimia yang lebih teliti dan lebih teliti dalam menunjukkan bahawa kesemua sampel ini mengandungi juga organic solvent, pelarut organik, benzin, toluene, xylene, ethyl benzene and also D-limonene. D-limonene adalah bahan yang biasanya digunakan untuk proses pyrolysis tayar. Berdasarkan hasil keputusan daripada analisa kimia yang telah diterima, JAS meneruskan siasatan ke kilang-kilang berkaitan dan kertas siasatan bagi salah satu suspek yang paling suspicious telah pun siap pagi semalam dan juga dihantar ke pendakwa raya untuk kelulusan pendakwaan di bawah peruntukan Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Selain itu, kementerian ini juga telah menggerakkan sumber dari negeri-negeri lain ke Johor untuk memeriksa kesemua 254 kilang kimia di kawasan sekitar Pasir Gudang dalam masa 3 hari. Kita akan periksa. Dalam pandangan saya, untuk sekarang paling penting adalah kerja-kerja pembersihan sungai supaya kita boleh mengeluarkan bahan pencemar dan melupuskannya. Selain itu, kita juga harus memastikan tiada sumber pencemaran yang baru. Saya telah menyertai tindakan jawatan kuasa pengurusan bencana yang dipengurusi oleh Datuk Menteri Besar dan juga di peringkat daerah yang dipengurusi oleh Tuan DO sepanjang hari. Ini adalah maklumat untuk Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, bilik gerakan khas telah ditubuhkan dan beroperasi di Pejabat Majlis Perbandaran Pasir Gudang bagi sebarang urusan berkaitan kes ini, manakala Ground Command Center bagi penyelarasan kerja-kerja pemantauan dan pembersihan di on the ground telah ditubuhkan dan beroperasi dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar dengan Hazmat dan juga kontraktor pembersihan. Yang kedua, Jawatan Kuasa Bencana akan membuat pemantauan berterusan paras gas dengan menggunakan portable multi gas detector. Kita semua tahu bahawa yang tadi sana kita tahu bahawa gas pencemar adalah volatile organic compound. So kita boleh menggunakan portable multi gas untuk mendapati kalau ada meningkat, kita akan menggunakan satu peralatan panggil gas mat yang untuk mengukur lagi parameter gas dengan secara lebih teliti. Jabatan Kimia juga akan telah sediakan portable GC untuk analisis kimia in situ. Yang ketiga, semua bacaan peralatan ini akan dipantau dengan perbandingan time weighted average dan juga immediately dangerous to life or health bacaan yang dibenarkan. Yang keempat, Jawatan Kuasa Bencana juga akan menjalankan persempelan air yang berterusan di sekurang-kurangnya 3 lokasi pembuangan haram. 3 lokasi iaitu pembuangan di tempat lokasi pembuangan haram, kedua di hulu Sungai Kim Kim, yang ketiga di hilir Sungai Kim Kim. Untuk makluman semua, kita juga telah mendapat bantuan daripada tentera dan juga Petronas yang akan menghantar sumber mereka dari segi jentera, alat dan pakar untuk membantu kerajaan dalam menangani krisis ini. Sebagai contoh, Petronas akan menghantar 21 pakar dan juga alat-alat kimia yang untuk pagi ini. Dan mereka akan hantar satu air dispersal modeler yang sangat penting dalam inisiatif ini supaya kita boleh mengira vaporization and movement of gases dengan lebih tepat dan seterusnya boleh merancang kerja-kerja dengan lebih efektif. Bagi rancangan jangka masa panjang, satu jawatan kuasa penilaian iaitu review committee akan ditubuhkan selepas krisis ini dapat ditangani dan distabilkan untuk meneliti isu ini secara keseluruhan. We have to look into this issue in totality. Dari perspektif sistematik, contohnya pengurusan bahan terjadual, tracking and monitoring of scheduled waste dan juga pembangunan kawasan-kawasan perindustrian di kawasan Pasir Gudang dan Johor Selatan yang tidak terkawal. Akhir kata,
Saya berharap bahawa masyarakat Malaysia sekarang hanya menyebar maklumat yang tepat dari pihak rasmi dan jangan menyebar kabar angin yang tidak berasas. Saya juga berharap bahawa pemimpin-pemimpin wakil-wakil rakyat sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang boleh bertindak secara konstruktif sehingga krisis ini dapat ditangani dengan baik.